Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap agar semua yang menonton video ini berada dalam keadaan baik, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi matematik tingkatan 3 bab 1 iaitu indeks, dan hari ini kita akan masuk unit 1.2 iaitu hukum indeks. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, seperti biasa, saya ulang balik, yang ni adalah nombor yang ditulis dalam bentuk indeks, yang mana yang di bawah ni adalah asas dan yang di atas ni adalah indeks, ataupun di tingkatan 1 dahulu kita panggil dia sebagai kuasa. Baik, hukum indeks ni sebenarnya apa? Hukum indeks ni sebenarnya banyak. Ni antaranya lah. Kita ada tengok petak tu ada 3 kolom. Bila kita nak guna hukum indeks ni, hukum ni maksud dia benda yang kita kena ikut. Apabila kita menjawab soalan yang melibatkan indeks, sama ada pendaraban, sama ada pembahagian, sama ada apa sahaja operasi yang melibatkan indeks ni, kita perlu ikut hukum dia, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai law. Tiap kali jawab kena tengok dia punya law, tiap kali jawab kena tengok dia punya hukum indeks. Jadi hukum indeks ni ada banyak. Jadi untuk hari ni kita masuk satu je dulu. Kita masuk yang pertama ni, iaitu apabila melibatkan pendaraban. Baik, untuk pendaraban indeks, kita ambil hukum yang pertama. Yang atas ni, yang pertama. Bila kita guna yang ni? Kita guna yang ni apabila melibatkan pendaraban indeks. Baru kita guna undang-undang yang ini. Baik, apabila melibatkan pendaraban indeks, pelajar kena tahu ada 2 jenis sahaja. Yang pertama adalah asas sama. Apa benda tu asas? Asas kita dah pernah belajar, asas yang kat bawah ni. Yang kedua pula, pendaraban indeks juga, tapi melibatkan asas tidak sama. Baik. Jadi apabila melibatkan pendaraban indeks ni ada 2 jenis je. Asas sama dan asas tidak sama. Jadi untuk hari ni kita masuk dahulu pendaraban nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Baik, kita tengok contoh dalam buku teks. Contoh 6 dalam buku teks, kita tengok soalan A, 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Jangan terus masuk kalkulator, ada cara dia. Inilah hukum dia. Apabila darab, kita tengok soalan yang pertama ni, 7 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3. Apabila melibatkan pendaraban indeks, kita tengok dulu adakah dia asas sama, adakah dia asas tidak sama. Jadi kalau kita tengok kat sini, asasnya adalah sama, iaitu 7. Yang ni pun 7. Jadi apabila asas dia sama, yang di bawah tu sama, maka kaedahnya adalah indeks tu kita perlu tambah sahaja. Jadi indeks kat sini apa? 2 dengan 3. Maka disebabkan asas dia sama, maka kita salin balik sahaja 7, dan kuasa dia tu, indeks dia tu kita perlu tambah. Jadi 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3, maka kita dapat 5. Maka jawapan dia adalah 7 kuasa 5. Ini untuk kes asas sama. Baik, kita tengok soalan B. Baik, soalan B, 0.2 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 4 darab 0.2 kuasa 5. Jadi asas ni sama tak? Secara logiknya kita tengok asas dia samalah. Asas dia adalah 0.2. Jadi macam mana nak jawab soalan B? Disebabkan asas dia sama, maka kita guna peraturan hukum indeks ni. Kalau asas sama, kita ambil kuasa dia, kita tambah semua kuasa dia. Jadi asas dia adalah 0.2
dia punya kuasa, indeks dia adalah 2, lagi ada 4 dan ada 5. Okay, jadi kuasa kita tambah semua. Jadi sekarang kita dapat 0.2. Okay, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, kita dapat 11. Jadi 0.2 kuasa 11. Okay, sebab ada kurungan, kita kurung. Jadi 0.2 kuasa 11. Baik, kita tengok soalan C. Baik, soalan C. 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Tengok asas dulu. Asas sama tak? Asas dia adalah K. Asas dia adalah K. Yang ni asas dia K. Yang ni pun asas dia K. Maka asas dia adalah sama. Okay, seterusnya kita tengok kuasa dia apa? Kuasa dia 2. Yang ni kuasa dia 3. Nanti kita kena tambah kuasa tu. Okay, yang seterusnya di depan dia tu ada 2 dengan 4. Apa yang kita kena buat? Tak ada masalah. Kita darab je macam biasa. Okay, jadi cara dia untuk jawab soalan C ni. Okay, 2K darab 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Okay, disebabkan asas dia sama, tak ada masalah. Cuma ni ada 2 kat depan ni. Ada 4 kat depan. Perkali darab seperti biasa. Okay, 2 darab 4. Okay, seterusnya K ni pula kuasa 2. Satu lagi kuasa 3. Okay, 2 tambah 3 kita dapat 5. Jadi K kuasa 5. Jangan lupa dia ada perkali kat depan tadi. 2 darab 4 kita dapat 8. Maka kita dapat 8K kuasa 5. Okey, yang seterusnya ada 3M kuasa 4, 1/6M kuasa 5, 12M. Jadi asas dia apa? Asas dia adalah M. Tu asas dia. Jadi asas dia sama. Okey, jadi macam biasa kita asingkan dahulu apa perkali yang ada kat sini. Awak ingat tingkatan 2 kita dah pernah belajar pasal perkali. Silap, tingkatan 1 kita dah pernah belajar kaitan dengan perkali. Okay, jadi perkali yang pertama ada 3. Okay, seterusnya ada 1/6, lagi ada 12. Letak dulu perkali kat depan-depan. Okay, seterusnya dia guna asas M. Jadi kita tulis M sebab asas dia sama. Semua guna M. Okay, seterusnya kuasa ataupun indeks. Okay, indeks ada berapa? Ada 3 indeks kat sini. Okay, pertama 4, kedua 5. Jadi kita tulislah 4 tambah 5. Dan yang terakhir, dia tak tulis pun. Apa maksud dia kalau dia tak tulis? Kalau dia tak tulis, sebenarnya kat atas ni M kuasa 1. Pegang kata-kata saya betul-betul. Kalau atas tu dia tak ada kuasa, dia tak ada indeks, tu maknanya dia ada kuasa 1. Jadi kat sini kita kena tambah 1. Kenapa saya tambah kuasa ni? Sebab saya ikut hukum indeks tadi. Okey, jadi macam biasa 3 darab 1/6 darab 12 masuk kalkulator. Jadi kita akan dapat 6. Okey, seterusnya asas dia M, salin balik je asas. Sebab asas sama tak ada masalah, salin balik je asas dia. Tapi indeks tadi kita ada 4, 5 dan 1. Okay, apabila melibatkan pendaraban indeks, kita hanya perlu tambah kuasa dia, tambah indeks tu sahaja. Okay, 4 tambah 5 tambah 1. Jadi kita dapat 10. Jadi 6M kuasa 10. Baik, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak mendarab indeks tapi asas dia tak sama. Okay, cara dia adalah kita gunakan kaedah kumpul. Ini cara untuk kita darab indeks yang mana asas dia tak sama. Okay, kita terus tengok contoh 7 dalam buku teks. Okey, contoh 7 dalam buku teks ni, kita tengok soalan A. Okay, kita ada M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab M kuasa 4 darab N kuasa 5. Jadi sekarang ni kalau kita tengok soalan A ni, ada dua asas yang berbeza. Okay, jadi cara dia adalah kita kena
kumpul. Macam mana nak kumpul? Okay, kita kumpul ikut asas yang sama. M kuasa 3 darab M kuasa 4. Okay, darab N kuasa 2 darab N kuasa 5. Okay, kat sini kita jumpa, kita kumpulkan itu ikut asas yang sama. Okay, seperti mana yang kita tahu, kalau kita nak darab, kita hanya perlu tambahkan dia punya indeks. Okay, jadi M 3 tambah 4 darab N 2 tambah 5. Okay, jadi seterusnya 3 tambah 4 kita dapat 7. N pula kita dapat 2 tambah 5 kita dapat 7 juga. Okay, jadi hasilnya yang ni kita dah pernah belajar tingkatan 1 dulu, pendaraban ungkapan algebra. Kalau M darab N, maka kita hanya tinggal gabung saja. M, N, M kuasa 7, N kuasa 7. Okay, jadi kita tengok soalan yang kedua. Okay, semua 0.3, 0.3, asas 0.3, asas 0.3, asas 0.2, asas 0.2. Dan jangan lupa kita tengok dekat 0.3 yang kedua ni, dia tak ada sebarang indeks kat sini. Jadi apabila tak ada sebarang indeks, maknanya dia ada kuasa 1. Okay, jadi seperti biasa, kita kumpul dahulu. Okay, 0.3. Okay, kalau saya terus kumpul pun tak ada masalah kot rasanya. 0.3 kuasa 2. Jadi siapa lagi ada? 0.3 kuasa 1. 0.3 kuasa 3. Kita terus ringkaskan. Sebab kita faham bahawa kalau kita nak buat indeks ni, kalau nak darab indeks yang sama, kita hanya tambah kuasa dia sahaja. Okay, seterusnya kita ada kumpulan 0.2. Kita ada kuasa 2. Kita ada kuasa 5. Okay, ada lagi 0.2. Okay, itu sahaja. Okay, seterusnya indeks 0.3. Okay, yang ni 2 tambah 1 tambah 3, maka kita dapat 6. Okay, darab 0.2. Okay, 2 tambah 5, kita dapat 7. Maka jawapan dia yang kita dapat adalah 0.3 kuasa 6 darab 0.2 kuasa 7. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Soalan C. Okay, soalan C ni tak ada nombor. Semuanya sebutan algebra. Okay, jadi cara dia kita terus gabung lah. Sebab kat sini kita ada nampak asas P, kita ada asas M, kita ada asas N. Maknanya ada 3 jenis asas. Okay, maka kita kumpul dahulu ikut asas yang sama. Okay, P kuasa 2 darab P kuasa 4. Ada lagi P? Okay, tak ada dah. Okay, seterusnya kita ada M. M kuasa 3. Kita ada lagi M kuasa 4. Okay, dah tak ada M. Okay, seterusnya kita ada N. N kuasa 3 dan kita ada N kuasa 2. Okay, kalau kamu boleh tengok, cikgu dah buat 3 warna yang berbeza. Mana 3 asas yang berbeza. Kita settlekan ikut asas dia. Okay, yang seterusnya untuk pelajar yang dah cekap, sebenarnya dia boleh terus tulis step yang ni terus. 2 tambah 4 darab M 3 tambah 4 darab N 3 tambah 2. Ada yang saya jumpa, pelajar ni dia dah mahir, dia terus buat bentuk yang ni. Pun tak ada masalah, boleh diterima lagi. Okay, jadi seperti biasa, kita nak selesaikan peneraban indeks, kita hanya perlu tambah kuasa dia sahaja. Maka kita dapat yang pertama ni, P kuasa 6 darab M kuasa 7 darab N kuasa 5. Okay, tu dah selesai. Tapi kita kena ingat, ungkapan algebra ni, kalau kita darab dia, dia tak ada masalah. Kita hanya gabung seperti biasa. Tapi nak gabung, kena gabung ikut turutan yang betul lah. Jadi M kuasa 7, N kuasa 5, P kuasa 6. Jadi ni adalah jawapan untuk yang ketiga.
Kita tengok soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir ni, okay, saya buat garis kat sini. Okay, soalan yang terakhir ni, dia ada negatif M. Okay, seterusnya, negatif M kuasa 4, 2N kuasa 5. Ada 3M, ada 1/4N kuasa 2. Jadi kat sini, dia ada asas M dan dia ada asas N. Dan kamu kena ingat kat sini, di depan M ni, kalau tak ada apa-apa, sebenarnya dia ada 1. Okay, jadi kita kumpul dahulu mengikut mengikut asas yang sama. Negatif M kuasa 4. Okay, darab 3M. Okay, seterusnya darab 2N kuasa 5. Okay, saya buat warna lain menunjukkan bahawa asas yang lain. Darab 1/4N kuasa 2. Okey, seterusnya, seperti mana kita tahu, ungkapan algebra ni ada perkali. Apa maksud perkali? Perkali ni nombor yang berada di depan huruf tu. Jadi sebenarnya perkali ni kita boleh gabung. Okey, kita gabungkan perkali dulu. Okey, negatif ni maksud dia ada negatif 1. Okey, seterusnya ada 3. Lagi, kita ambil yang ni. Ada 2 dan ada 1/4. Okay, kita masukkan dalam kalkulator, kita selesaikan perkali ni. Okay, seterusnya, kita masukkan kalkulator dululah. Okay, negatif 1 darab 2 darab 3 darab 1/4. Okay, kita masuk kalkulator, kita dapat negatif 3/2. Okay, kita dapat negatif 3/2. Okay, sebelum tu, kita kena selesaikan dahulu yang M tadi. Okay, saya guna warna hitam lah M ni. Okay, M kuasa 4. Okay, dan ini 3M ni tak ada kuasa atas M dia kan. Okay, jadi maknanya dia ada kuasa 1 ke atas ni. Jadi maksud dia M tambah 1. Okay, dan yang seterusnya kita ada kumpulan N tadi. Okay, N ada kuasa 5 dengan N kuasa 2. Okay, jadi yang seterusnya kita dapat negatif 3/2 M. Okay, M kuasa berapa sekarang? M kuasa 5. Okay, dan seterusnya N. N sekarang kuasa berapa? 5 tambah 2, 7. Jadi N kuasa 7. Maka ini adalah jawapan untuk yang keempat.